Didik TV KPM. Bersama sekali lagi dengan kami dalam slot menengah atas untuk pendidikan syariah Islamiah tingkatan 4. Untuk hari ini tajuknya pemakanan yang halal dan baik. Jadi saya yakin murid-murid semuanya ada makanan-makanan kegemaran masing-masing. Tapi kita juga kena belajar. Makanan kegemaran ni boleh ke makan? Makanan yang ni boleh ke makan? Kita kena tahu juga tentang perkara tersebut. Sebab apa? Sebab kita nak kena ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustazah, segmen kali ini kepentingan menjaga pemakanan dalam pembentukan syahsiah. Dipersilakan Ustazah. Okey, sebelum Ustazah meneruskan dalam subtopik kita, Ustazah nak tanyalah dulu dekat Syafiqah ni. Ya Ustazah. Apa makanan kegemaran Syafiqah? Saya makanan kegemaran saya ni banyak Ustazah. Ustazah nak berapa? Bagi list saya bagi 5 ke 3 ke? Okey, 5 pun boleh. 5 pun boleh. Okey, saya bagi. Yang pertama sekali, take note ya semua. Boleh belanja lepas ni. Okey, tak ada gurau. Okey, yang pertama sekali nasi ayam. Yang kedua, saya suka tom yum ayam. Yang ketiga, saya suka makan sushi juga. Yang keempat, suka makan mi goreng. Yang kelima, nasi lemak. Itu dia makan kegemaran saya. 5 kegemaran ya. Okey, jadi bila Ustazah dengar kan Syafiqah cakap suka makan nasi ayam. Rupanya samalah kita. Sama. Ustazah pun suka makan nanti nasi saya belanja ayam. Ustazah ya. Okey, baiklah. Bila kita tengok nasi ayam, ada nasi, ada ayam, ada sayur-sayuran kan? Ada timun, ada salad. Bila kita tengok dalam satu pinggan tu, cukup kandungannya dari segi protein, dari segi vitamin, dari segi karbohidrat cukup selengkapnya. Jika kita ambil nasi ayam satu pinggan, maka cukuplah untuk tubuh badan kita. Jadi siapa yang suka nasi ayam sangat beruntung. Bila makan sekali, terus cukup untuk tubuh badan kita. Maknanya lepas ni kita boleh makan nasi ayam. Ya, betul. Kan? Sangat beruntung tu. Sebab saya nampaklah kan nasi ayam ni pun, yelah ada sayur, ada salad. Tapi jangan pula kita order nasi ayam, tak makan pula salad tu. Betul, buang tepi. Kita tak nak itu berlakulah. Baik. Okey, so sekarang kita akan tengok kepentingan menjaga pemakanan dalam pembentukan syahsiah. Bagaimana pemakanan yang kita ambil boleh membentuk akhlak kita. Boleh ke? Boleh ke Ustazah? Boleh ke? Tu yang kita nak bincangkan. Okey, sebenarnya boleh. Okey, kita tengok ada 5 poin di sini. Okey, kita tengok poin yang pertama di atas tu, pemakanan yang halal lagi menyihatkan akan menghasilkan sistem metabolisme untuk badan kita. Maksudnya bila kita ambil makanan, contohnya yang di atas meja depan Syafiqah tu kan, cukup ada buah oren, ada sayur-sayuran, ambil nasi pula kan. Jadi daripada pemakanan ini akan menghasilkan tenaga dalam badan kita. Maka ia akan menghasilkan metabolisme dan juga antibody. Antibody penting metabolisme sebab apa Ustazah? Saya tahu juga. Sebab kita nak meneruskan kehidupan kita. Contohnya, kita bekerja, kita nak belajar, memerlukan tenaga. Kalau kita makan makanan yang tidak sihat ataupun tak makan langsung, jadi macam mana kita nak bergerak aktif untuk bermain, untuk belajar, untuk bekerja. Jadi sebab itulah kita perlu ambil makanan. Makanan mesti makanan yang halal dan juga baiklah. Pentingnya murid-murid, saya rasa penting sangat Ustazah kata ni metabolisme. Sebab apa? Sebab kita kan belajar, murid-murid nak masuk exam lah, nak jawab peperiksaan, nak jumpa dengan cikgu lah kan. Penting untuk ambil makanan yang mempunyai khasiat-khasiat yang secukupnya untuk ada peningkatan metabolisme. Jadi Ustazah silakan lagi. Ya, dan juga antibody badan yang tinggi. Untuk melawan penyakit-penyakit. Kalau kita ambil makanan ringan, keropok-keropok, macam mana kita nak ada tenaga, macam mana kita nak ada antibody yang tinggi. Jadi lemah sahaja kan. Kita tak nak itu berlaku. Okey, itu poin pertama. Okey, poin yang kedua ialah mematuhi larangan pemakanan yang diharamkan akan menjamin lahirnya akhlak yang baik. Sebab apa? Sebab kita mengikut suruhan Allah. Bila kita mengikut suruhan Allah, maka Allah akan bagi rahmat kepada hamba-Nya. Disebabkan itulah bila kita patuhi apa yang Allah kata, Allah kata jangan sentuh makanan yang haram ini. Kita sebagai hamba ikut.
maka Allah pun bagi rahmat kepada kita. Masya Allah kan. Rahmatnya macam mana Ustazah? Rahmat itu sangat-sangat luas. Dari segi rezeki yang kita dapat, okey. Dari segi pembelajaran yang kita belajar pada hari-hari, itu adalah rahmat daripada Allah. Faham. Okey, kemudian kita tengok pula poin yang ketiga. Okey, memakan makanan yang haram dan syubhah menyebabkan apa? Amal ibadatnya tidak diterima. So hati-hati. Jika kita ambil makanan yang haram ataupun syubhah. Syubhah itu ialah makanan yang kita tak tahu statusnya. Kita tengok, kita nak ambil makanan, kemudian kita tengok, halal ke haram ni ya? Itulah kita panggil sebagai syubhah. Kita tidak pasti status halal dia. Jadi kita perlu elakkan. Kita jangan ambil. So kita ambil makanan yang benar-benar halal sahaja. Jadi bila ambil makanan yang haram dan juga makanan yang syubhah, ia akan menyebabkan amal ibadat tidak diterima dan juga doa yang kita minta kepada Allah hari-hari tidak didengari. Itu dia. Murid-murid, penting juga poin Ustazah ni. Sebab apa? Sebab kita murid-murid, kita nak berjaya dengan cemerlang dalam exam, nak dapat A kan. Jadi kita minta ke Allah, ya Allah kami nak dapat A. Kan tiba-tiba makan makanan yang syubhah, makan makanan yang haram. Takut tak termakbul pula doa tersebut. Jadi adik-adik, murid-murid semuanya kena fokus elakkan makanan yang haram dan juga syubhah. Jadi Ustazah teruskan. Okey, kita tengok pula poin yang keempat. Mengamalkan pengambilan gizi yang tidak seimbang akan menyebabkan timbulnya penyakit. Kalau kita makan ni sahaja setiap hari, okey, makan ataupun makan beka sahaja setiap hari, okey, daripada pagi sampai ke malam, esok makan lagi makanan yang ringan, kita tak akan dapat sumber-sumber tenaga yang baik. Jadi timbulnya penyakit, antibodi tak kuat, lemah sahaja, jadi timbullah penyakit-penyakit. Sebab itulah Allah kata kena ambil makanan yang halal dan juga makanan yang baik. Allah tak sebut ambil makanan yang halal sahaja. Tak, Allah sebut makanan yang halal dan baik. Sebab itulah kita kena dengar apa yang Allah suruh, kan? Okay, itu adalah poin yang keempat dan yang terakhir. Okey, hasil daripada sumber makanan yang halal dan suci, umat Islam akan mudah memperoleh hidayah daripada Allah. Bila kita ambil makanan yang halal, Allah akan bagi hidayah dekat kita. Sebab apa? Sebab dengar Allah suruh ni, kita dengar apa yang Allah kata. Lepas tu Allah kata, okey, bagi hidayah dekat hamba-hambamu yang mengambil makanan yang halal dan juga baik. Bila Allah bagi hidayah, Masya Allah, kita akan mudah untuk menghafal, ibadat-ibadat kita akan mudah untuk khusyuk, okey, dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi penting ya sebenarnya bila Ustazah kata betul ke, boleh ke kita ambil makanan yang halal dan baik, adakah ia akan membentuk kita punya peribadi, syakhsiah kita? Sebenarnya memang betul. Memang betul. Ya. Memang betul lah, sebab kalau kita lihat banyak kepentingan dekat sini pun berkaitan dengan apa? Dengan kehidupan kita, dengan diri kita sendiri. Kan Ustazah, Ya, kan? betul. Jiwa, akal kita daripada hasilnya kaitan dengan makanan yang kita ambil. Ya, Jadi Ustazah, mungkin Ustazah tanya apa ke? Okey, Ustazah nak tanyalah. Kalau Syafiqah nak pergi ke keluar makan kan, nak pilih restoran kan. Ya. Syafiqah ada tak macam sebelum nak masuk restoran tu, macam tak pernah pergi restoran ni? Baik. Okey, apa yang Syafiqah buat Oh, betul juga soalan tu kan. Okey, bila saya pergi kedai, restoran kan, lagi-lagi macam dalam short blog tu kan, saya pergi tu, saya akan tengok dulu, ada tak sijil halal. Oh, bagus. Okey, bagus. Sebab bagus. saya rasa macam sangat memberi kesan dalam hidup saya kalau kita main terjah je makan. Tak nak macam tu, bagi saya lah. Jadi kalau pergi makan dekat tempat mana-mana pun, saya akan tengok ada sijil halal ke tak. Oh, bagus Syafiqah. Memang betul. Itulah yang kita perlu lakukan. Okey, untuk mendapatkan pemakanan yang halal dan juga baik. Selain daripada itu, kita tengok juga restoran tersebut. Adakah ia bersih? Jika kita nampak terlampau kotor, banyak lalat dan sebagainya. Jadi kita perlu elakkan. Kita di Malaysia ni alhamdulillah banyak sangat contoh-contoh restoran yang mendapat sijil
JAKIM. Jadi kita kalau boleh kita utamakan restoran yang ada halal JAKIM. Okey, dan pastikan juga ia adalah bersih. Kena pastikan bersih supaya tidak memudaratkan diri kita. Oh, maknanya kalau nak kait dengan ayat Quran tadi Ustazah, macam mana Ustazah? Dia kata halal. Kita tahu dah halal. Tapi kenapa kena bersih pula Ustazah? Itulah yang Ustazah sebut tadi. Bila kita nak makan, mesti halal dan juga baik. Baik ni, dia punya konteksnya agak besar. Okey, baik itu dari segi apa? Dari segi sumbernya. Contoh makanan yang ringan, tidak elok untuk kita ambil. Baik juga adalah dari sudut kebersihan. Adakah ia bersih ataupun kotor? Penuh lalat kita tak boleh makan. Kalau termakan lalat, termakan telur lalat, cirit-birit, susah kan? Susah. Dia akan menimbulkan penyakit-penyakit. Ya, betul Ustazah. Betul lah kan, kita kena tengok tempat tu bersih. Jadi Ustazah, mungkin kita nak teruskan pembelajaran Ustazah. Okey, kita teruskan dalam subtopik yang seterusnya, iaitu amalan pemakanan yang halal dan baik dalam kehidupan kita. Maksudnya, kalau kita dalam kehidupan kita, apa yang kita perlu buat sebelum kita makan? Sebelum kita makan, apa yang kita perlu buat dalam kehidupan kita? Okey, kita tengok. Okey, yang pertama, mestilah mendapatkan nasihat daripada pakar. Kita kalau kat Malaysia ni, pakarnya siapa? Mestilah pakarnya adalah dari pihak JAKIM. Okey, jadi kalau kita tak tahu status halal sesuatu makanan, kita boleh rujuk kepada website JAKIM atau kita boleh tanya persoalan kepada website. Sekarang ni dah mudah. Berbanding zaman dulu tak ada kan. Tapi sekarang ni sangat-sangat mudah untuk kita dapatkan status makanan. Sekarang ni kita dah ada apps. Okey, kita ada apps JAKIM. Kita type sahaja makanan apa, daripada mana, apa semua. Dan nanti JAKIM akan balas pertanyaan kita. Jadi daripada sini kita boleh tahu status halal sesuatu makanan. Dan kita mesti rujuk kepada pakar. Okey, itu yang pertama. Yang kedua adalah menyembelih binatang mengikut syariat yang betul serta menyebut nama Allah. Bermaksud kalau kita nak makan, contohlah tadi kan, bagi contoh ayam. Kan? Kalau ayam tengah-tengah jalan dah jadi bangkai, kita tak boleh ambil. Walaupun kita, sayangnya ayam ni kan. Tak boleh ambil. Kita kena sembelih mengikut syariat Islam. Okey, yang ketiga, kita tengok yang atas tu, sentiasa menjauhkan diri daripada makanan yang syubhah. Macam Ustaz sebutkan tadi, yang syubhah itu adalah kita tak pasti makanan itu halal ke haram. Jadi kita elakkan terus, kita tinggalkan terus. Sebab apa? Sebab ia akan memberi kesan yang mudarat kepada diri kita, kesan negatif. Okey. Dan yang keempat, pastikan kandungan makanan bersumberkan bahan yang suci dan bersih. Macam yang Syafiqah tanya tadi. Tu Ustaz cakap murid ni bagus, advance. Belum Ustaz tak ajar lagi, dia dah tanya. Ustazah sukakan murid-murid yang sangat-sangat aktif. Okay. Maknanya murid-murid kat rumah kena aktif lagi. Ya, betul. Banyak tanya dekat Ustazah. Banyak ilmunya, Masya Allah. Okay. Seterusnya yang terakhir ialah memastikan makanan yang dibeli hendaklah mempunyai logo halal yang diiktiraf. Sebenarnya selain daripada logo halal JAKIM, terdapat banyak lagi logo-logo yang lain. Sebenarnya yang diiktiraf juga oleh JAKIM. Bukan sekadar di Malaysia sahaja, tetapi banyak negara. Contohnya daripada Ireland, daripada Australia. Jadi kamu boleh rujuk kepada website JAKIM untuk mengetahui logo-logo halal yang lain lah. So ini adalah amalan pemakanan yang halal dan baik dalam kehidupan. Jadi kita kena amalkan ini. Amalkan, banyak bertanya JAKIM, sembelih kita kena tahu cara penyembelihan yang betul, dan kita pun kena belajar macam mana nak sembelih ayam. Baik. Ustazah mungkin ada soalan ke? Saya nak jadi murid Ustazah hari ni. Kita dah belajar, kita nak tahu soalan pula. Jadi Ustazah silakan. Okey, Ustazah nak tanya. Tadi kan Ustazah dah jelaskan tentang kepentingan mengambil pemakanan yang baik. Bagaimanakah mengambil makanan yang baik dan juga halal ini boleh membentuk syakhsiah kita? Okey. Susah soalan tu Ustazah sebenarnya. Susah ke? Sebab kita kena fikir sikit kan. Jadi pemakanan yang halal ni kalau kita ambil bentuk syakhsiah diri kita
Sebab kalau kita ikut perintah Allah, nanti Allah akan bagi rahmat dekat kita. Allah akan bagi hidayah dekat kita. Ya, senanglah kita nak berdoa, senanglah kita nak belajar. Betul tak, Ustazah? Masya Allah, betul. Apa yang Syafiqah jawab tadi, boleh dapat markah penuh. Tahniah Syafiqah. Markah penuh Bagus. lagi. Saya yakin murid-murid pun dekat rumah, kalau Ustazah tanya soalan, jawab tahu. Cuba jawab. Ya, betul. Okey? Jadi alhamdulillah Ustazah. Berkenaan dengan kepentingan sudah, kita dah tahu dah. Kita dah tahu dah. Siapakah yang bakal kita tanya kalau contoh kita keliru tentang makanan tersebut dan sebagainya. Ya Ustazah, kalau contoh saya lah kan, kadang-kadang nak pergi kedai sushi dah sekarang Ustazah. Suka makan sushi kan. Kadang-kadang kita keliru Ustazah. Jadi mungkin Ustazah ada cara lah Ustazah untuk elakkan makanan-makanan yang syubhah ni Ustazah. Kita kadang-kadang syubhah tu sedap tau. Sedap ni makanan ni kan. Tapi macam mana nak elakkan Ustazah? Okey, bagus soalan tu. Okey. Ustazah percaya ramai murid-murid kat luar sana suka juga makan sushi. Yang ada nasi, ada ikan. Okey. Boleh ke nak makan sushi? Sebenarnya kita sebelum kita makan, kita pastikan adakah sushi ini halal? Adakah penyediaannya bersih? Jika penyediaannya bersih, okey, tidak mengandungi alkohol, okey, jika menggunakan binatang contohnya ayam, mestilah disembelih mengikut syariat Islam, maka dibenarkan. Baik, itu dia. Kita dah boleh tahu dah apa teknik-teknik ataupun tips untuk kalau kita pergi kedai makan, kita tengok dulu sijil halalnya dan juga cara-cara penyediaannya. Jadi banyak lagi kita nak belajar dalam slot pendidikan syariah Islamiah pada hari ini. Tapi sebelum tu, kita berehat seketika, kita kembali selepas ini.